Zulkifli Razak dalam sesi kedua saya hari ini, dan kita akan bersama saya selama 1 jam dalam segmen tinjauan dalam segmen analisa pasaran ya. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, jadi kita lihat kepada apa yang sedang berlaku dalam pasaran semasa. Sebentar tadi, petang tadi, kita ada People's Bank of China yang mengumumkan memotong kadar kadar faedah lah, paling simple nak faham dia, sebab dia ada banyak kadar faedah ke China reserve rate ratio dia, dan ini bertujuan untuk merancakkan balik pasaran selepas kejatuhan 2-3 bulan sebelum ni, selepas polisi kerajaan China dan di mana ia mengetatkan lagi kawalan kepada sektor teknologi dan juga lain-lain. Dan according to People's Bank of China, tindakan berkenaan tidak akan diikuti oleh sebarang langkah untuk melambakkan kredit dalam pasaran. Ini adalah untuk memberi keyakinan pelabur bahawa biarpun kita ada potongan kadar faedah, itu bukan bermakna bahawa ekonomi akan terus akan dijangka merudum, dan ini sedikit sebanyak menyokong kecairan pasaran. Kita ada pasaran yang lebih positif kepada jangkaan untuk tindakan People's Bank of China awal pada sesi Asia, tetapi nampaknya as the session goes on, dalam European session kita nampak ada sedikit pullback dekat pasaran saham semasa. Jadi untuk hari ini agak senyap. Minggu ni kita akan ada Bank of Canada dijangka akan mengekalkan kadar faedah. Besok kita akan ada Reserve Bank of Australia juga dijangka akan mengekalkan kadar faedah. As central banker sedang melihat impact kepada Omicron punya variant untuk COVID-19, apa kesan dia kepada polisi, apa kesan dia kepada ekonomi, dan setakat ini nampaknya market sedikit lega kepada impact Omicron, dan kita tengoklah apa ni, central bankers pun tunggu, kita pun tunggu data-data COVID-19 harian yang kita tengok sama seperti apa yang central bankers tengok. Okey, jadi itu daripada sudut gambaran besarnya kepada pergerakan pasaran. Kita lihat kepada apa yang saya maksudkan tadi. So, kejap ini tak keluarlah pula. Okey, jadi ini adalah pergerakan ke arah People's Bank of China. Buka market, kita ada lonjakan pada sesi Asia tadi, dan sekarang ni kita nampak a bit of pullback. So setakat ini berdasarkan jumlah structure dia, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini adalah untuk US 500. Itu bermakna struktur ini masih lagi bersifat motif. Jadi kalau dia nak bounce ke atas pun, at least dia kena buat satu lagi low. Dia buat satu lagi low dan kita ada kiraan korektif. Kalau dia nak bounce besar ke atas ni, lebih daripada chart tu, kalau dia nak buat benda tu. Jadi berdasarkan struktur semasa, ini 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ini saya maksudkan dengan kiraan motif, dan kita akan ada kiraan korektif. Jadi selagi low di sini hold, kita jangkakan bahawa akan ada pergerakan ke atas. Kalau dia tak hold, then dia boleh buat sama ada dia buat extend lagi, maksudnya kiraan dia adalah 5, sekarang ni kita ada 9, kita ada 13, selagi rupa dia adalah rupa motif. Ini pergerakan ni nampak korektif, tetapi disebabkan oleh jumlah lekuk dia, kita katakan
bahawa ini adalah kiraan motif. Kimi, Waalaikumsalam. Okey. So setakat ini jumlah dia setakat ke bawah ini adalah 9. Kita ada 9 lekuk dan kita jangkakan selagi dia tak break bawah ini, kita jangkakan akan ada satu lagi ke atas pada sesi US pada malam nanti. Apa jadi kalau dia break? Kalau dia break, kita akan ada kiraan korektif. Jaga-jaga sikit. Sebab itu anda tak trade setiap lekuk. Jangan trade setiap lekuk. Untuk semasa masih ke bawah. Wassalam, Sufi. Untuk semasa, apa pun kita masih jangka dia ke bawah. Selagi tak ada break dalam any of the index punya instrument, kita ada US 500, kita masih hold movement ini. Apa pun anda tak trade di sini. Kalau nak trade, kita trade di sini nanti. Tetapi bukan untuk US 500, kita akan trade US 30, kita akan trade kepada lain-lain instrumen. Not kepada US 500 sebab gambaran besar dia tak ada incomplete sequence. Itu cerita dia yang besar. Ini lama lagi. So don't worry about it. Ni lama lagi. Minggu depan. Minggu depan. So apa pun jumlah lekuk di sini adalah 9. Itu adalah kiraan motif dan kita jangkakan 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ataupun 9 ataupun 13 ataupun 17 ataupun 21. Dan kita jangkakan this move. Okey. Kalau dia jatuh ke bawah, dia akan jadi 1, 2. Kalau dia jatuh ke bawah, jatuh ke bawah, ini akan jadi A, B dan C, W, X dan A, B dan C, Y. Maybe bulan depan apa pun kita kepada masa hujung tahun ni Pian. Jadi I don't think kalau ada push pun, kalau ada nak sebarang policy change pun, saya tak nampak dia dibuat pada bulan 12 Pian. Kalau ada sebarang push pun will be bulan 1. Kalau kita fikir logiknya, kepada fund, kepada bank kan. Kalau any move untuk nak any liquidity injection, any new fund nak masuk pelaburan baru pun next year, bulan depan. But maksud saya movement ini minggu depan. Kalau nak berlaku ke atas pun tahun depan. Belum lagi Pian. Belum, lambat lagi So semasa market tengah buat correction, macam ni lah kita. Sekejap dia naik, sekejap dia turun kan. Macam itulah pasaran correction. Kalau dia trending, senang ya kan. Anda nampak, nak tengok benda ni biarpun dia dikira sebagai 9, anda tengok pergerakan ini. Ini korektif punya move. Nampak tak? Korektif. Kan? Dia kalau trend senang je tengok. Ni korektif. Jadi kalau tanya, trend dia ke mana? Trend ke atas. Kenapa short? Itu je. Tak payah letak nombor-nombor ni pun nampak kan. Ini pergerakan korektif. Cumanya jumlah lekuk dia adalah lekuk motif. Jadi kita katakan dia habiskan 1, 2 dan 3. Minggu ni ke atas, next week ke bawah. And dia baru ada potensi. Kalau ada pun yes. Kalau ada. Kita tunggulah. Tunggu sampai ni. So, untuk indeks di hourly, saya masih melihat movement ke atas. Mungkin buat macam ni. Dan baru ke atas sebelum dia nak jatuh pun. Sekurang-kurangnya trend line di sini. Trend line di sini break. Ini, structure ini punya trend line break. Jadi dia tak dapat nak buat satu channel kat situ. Saya nak tengok trend line ini break. Dan kita katakan structure ini habis.
Itu untuk US 500. Tak ada perubahan daripada market cuma Nikkei tadi ya. Mana Sufi tadi ya. Sufi, cuma Nikkei ya. Sufi saya dah tukar chart dia. US 30 jumlah count dia pun sama 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So kita jangkakan akan ada, ini adalah 1 2 1 2 3 4 5. Kalau dia macam tu, kita tengoklah. Apa pun anda tak trade di sini, you don't trade here. Itu correct. Connector adalah tempat yang paling bahaya untuk anda trade kepada time frame ini. Mungkin dekat time frame kecil, M5, M3, M1 anda boleh trade dia. Samalah kalau connector dekat yearly kan. Kalau anda nampak dia punya sequence, anda trade di H1, tak ada masalah. Di H4, tak ada masalah. Sekarang ni anda akan dapati movement macam tu. Sebab connector bersifat penyambung, connector tu penyambung bersifat korektif. Itu dia. Okey. Ini US 30 sama, 9 lekuk. So anda tak buat apa. US ini nanti kita akan trade. Ini nanti kita akan trade yang ini. This structure. Jangan ini jarang anda nak jumpa. Anda jarang nak jumpa. Jarang nak jumpa. US 500 nanti kita akan trade apabila high ini break. High ini break. Kalau dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Ini kita akan trade. Boleh pian, that's the plan yang saya ada. Bukan semasa. Bukan semasa. Bukan this pullback. Tetapi sebaliknya kepada US 30. US 100 still holding this low. Dia punya structure ni adalah, ini dikira sebagai 1, 2, 3, 4, 5. Kalau siapa nak rajin-rajin kira satu-satu pun boleh. Tak payahlah. Okey. So, semuanya structure motif ke bawah. So, maksudnya kita masih jangkakan, sebab kalau dia motif, ini maksud dia, kalau dia motif 1, 2, 3, 4, 5, lepas tu kiraan ke bawah adalah 5 atau 9, ini adalah sama, ini adalah kiraan sebagai A. Anda tunggu B dan anda tunggu C. Itu basically dia lah. Itu basically dia lah. Itu apa yang kita sedang perhatikan di sini lah. Itu maksud dia. Ambil konsep 53 je. Cuma anda kena faham fractal. Kalau tengok 5 tu, adakah 5 tu menghabiskan korektif ataupun motif. Itu je. Okey. So setakat ini masih 5. Tak ada perubahan apa. Wassalam Oman. Okey, ini adalah untuk US 100. DEX pun semua sama. Everything sama. DEX pun sama. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Okey? Jadi kalau DEX ni buat ke bawah, tak ada apa. Tak ada apa. Ini kita tukarkan kepada flat. Or whatever lah. Atau whatever kiraan dia lah. Dan kita jangkakan masih ke atas. Asalkan dia tak break bawah A ni. Kalau dia break bawah A, 1, 2, 3, 4, 5, dan kita dah ada 3 kat sini, dan kita ada ke bawah, pecut. Kalau ini break ke bawah, kita akan jangkakan movement yang amat laju jatuh. Yap, panggil Izhar, panggil Zul je Izhar. Kita hari-hari kat sini Izhar. Tak payah encik-encik, rasa dekat bank, rasa dekat kaunter kerajaan je. Panggil Zul je. Sebab motif yang ke bawah tu, ni Izhar, a motive could be completing satu
satu korektif. Korektif ada dua kategori. Ini adalah kategori pertama, iaitu kategori simple. Simple ada zigzag. Ini zigzag. Okey. So kiraan zigzag adalah 5, 3, 5. Ataupun kalau anda nak advance sikit, 5, 9 tambah 4 tambah 4 dan seterusnya. Okey. 3 kat sini, konektor dia adalah 3, 7, 11 tambah 4 tambah 4. 5 kat sini sama juga. 9 tambah 4 tambah 4. Kalau rajin kira lekuk lah. Kalau rajin kira lekuk. Jadi kita dah dapat 5 ataupun 9 yang sini tadi. Yang ini tadi. Kalau anda kira lekuk-lekuk dia, anda nak kira dia, boleh kira bersama dengan apa? Bersama dengan stokastik kalau nak kira dia. Ini high dia, ini high dia. 1, 2, 3, 4, 5. Reset. 2. Kalau nak kira satu-satu macam tu lah. Itu kita bagi Kimi buat kerja. Saya lukis, saya tak sekompleks itu. Boleh buat tapi tak ada kerja lain lah. Duduk depan cat. Okey, so kita masih jangkakan akan ada satu lagi high kat sini. Dan itu berpandukan Fibonacci punya level. Boleh trade tak? Ni korektif, jangan trade korektif. Okey, ni kita jangkakan bounce sehingga sekira 15645 sebelum dia jatuh bawah balik. Tu guna Stochastic. Ada dalam nota kan? Apa saya gunakan Stochastic untuk kira, sebab basically momentum. Itu momentum pergerakan. Okey, ini adalah untuk DEX sama 5. So kita jangkakan akan buat correction 3 dan ke bawah lagi ya. JP225 seperti kita bincangkan awal tadi, saya dah tukar dia. Kita tak dapat kata kat sini terlalu membuat flat. Sebelum ni saya lukis dia sebagai flat A, B dan C, di mana kita ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu terlalu apa? Terlalu bearish ya. Sebabnya kalau ini nak terlalu jauh, then dekat sini US 500 ni, sini akan jauh. Sebab itu kita tak dapat nak lukis di JP225 ni terlalu negatif. Tak dapat. Kita tak dapat lukis macam tu. Okey, jadi kita jangkakan sini akan buat 5, di mana 2 kat sini akan tinggi ya. Apa pun anda tak trade dia. Anda tak trade yang ini. Ini don't touch JP225. Nak trade US 30, satu lagi anda boleh lihat kepada DEX. Satu lagi. Sebabnya kedua-dua ni masih ada incomplete. Maksudnya kenapa kita pilih 2 tu? Kalau kita ambil daripada March punya low, permulaan pasaran mula naik dan first retracement dia, Dow 30 dan DEX ni tak lengkap lagi. Kita nampak correction ini masih shallow, lebih kurang sama size. Nampak? Boleh tak ini jadi wave 4? Boleh kan? Jadi kita akan trade benda yang tak complete. The idea is first move ini sekurang-kurangnya 100%. Ini 03 20 dan ini adalah first pullback dia berdasarkan apa kita nampak dekat Stoch. Stoch pun reset. Ini adalah untuk RSI. Nampak? So ini satu structure, ini dua structure. Jadi kita ambil Fibo, itu the idea is symmetrical charting ya. 100%. Itu idea dia. Dan kita ada DEX dan juga Dow yang tak lengkap lagi. Belum lengkap 100%.
dia punya extension ke atas ini. Ini belum lengkap lagi. Jadi kalau dia cuma buat wave 4 sebelum buat wave 5 ke bawah, then kita cuma trade 2. Kenapa saya pilih 2 tu? Faham yang tu Pian? Yang lain-lain, contohnya macam US 500 ni, kita ambil yang sama. Don't worry ni, kita ambil yang sama. Ini dah sampai. Jadi kalau dia wave 2 ke wave 4 ke, kita dah complete. Okay. US 30 ini tak sampai lagi. Don't worry, saya letak 1 2 macam ni. Itu untuk Elliott wave punya hukum. 1 dan 2. Ini pun tak lengkap lagi 100%. Jadi sebab tu kita pilih dia. Dua tu je yang ada trend tak complete. Jadi kita masih katakan kalau nak push ke atas, dia masih jauh nak push ke atas. Yang lain-lain ni dah complete. JP225 tak dapat. JP225 structure dia lain. Ini memang dah complete lama dah. JP225. Jadi tak Kalau anda trade dia bila dia buat sequence yang baru. Itu saya kata tadi US 500 bila dia break, then kita ada sequence baru, siri pergerakan baru. Ketua kelas US 100 dah sampai, anak buah belum lagi. Betul. Ketua kelas kau panggil dia. Nah, yes, dia leading. Masa COVID-19 dia yang first bounce dan break ke atas sebab tech sector, growth sector. Okay, UK 100, we are still looking at more upward move. The X kepada Y akan ada 3 wave. Hang Seng disebabkan oleh polisi China. But jangan lupa kita ada few companies China yang besar-besar delisted daripada KLSE pula. Daripada New York Stock Exchange, dari Wall Street, dia orang pindah balik ke China. Dan itu bermaksud these companies bukan kecil-kecil tau. Didi dan few companies besar. Dan itu akan meningkatkan tarikan kepada Hang Seng. Yes, dia tengah buat pullback. Yes, Hang Seng punya ni, anda kalau siapa rajin pergi bandingkan chart dia dengan KLSE. But it will be more sideways, sama KLSE, but not at the moment. Kalau nak trade, anda trade yang European, yang stock STO XX50 tu, anda trade kepada Wall Street, but eventually those will catch up. Faham? Yang itu akan catch up, tapi belum sekarang. Saya chart dia kita sharekan tahun 4 bulan lepas ke 5 bulan lepas. Betul tak Pian? 4 ke 5 bulan lepas. Saya tak suka nak lukis dia ke bawah. Tapi saya tak ada choice untuk lukis dia ke bawah. Ingat tak? 3 atau berapa bulan lepas kita cerita pasal yang tu kan. 3 ke berapa bulan lepas. Saya tak suka nak lukis dia ke bawah. Sebab dia impact kita. Tapi memang dia punya structure ke bawah. Dan chart itu jadi banyak. Saya ada melabur dalam local bursa. So, saya tak nak dia jatuh. Tapi kalau dah memang itu yang saya nampak, saya lukis apa yang saya nampak. Yes. Belum sekarang Kimi belum sekarang. Simple soalan. Simple tumpuan will be kepada US punya ni. Saya tak nampak lagi bank negara nak naikkan rate. Pelabur luar masuk kepada negara membangun ni lebih kepada mencari untuk pulangan. Dan kita ada masih lagi of course political punya isu. So not at the moment.
Itu gunanya faham all those correlation. Tunggu. Not at the moment. Not at the moment. Nanti tanya saya updatekan dekat Discord chat tu. KLSE. Ada chat dia. Saya buat chat dia. Tapi saya tak kongsikan sebab kita guna MT5. Okey. Ini adalah untuk, so kita masih jangkakan ke atas. One pullback and ke atas. Untuk apa? Untuk UK 100 ni. Samalah indeks-indeks lain. Kita masih jangkakan ke atas. Bila dia pullback macam ni, ramai yang akan bang habis market jatuh. Kalau dia bawah break, baru saya kata market jatuh. Ini tak ada apa-apa lagi. Baru retrace. Tak ada benda yang bergerak macam tu je. Dia akan ada retracement. Okey, ada soalan untuk indices? Izhar, Pian, Kimi, Sufi? Nothing change. Kita masih jangka akan ke atas. Ini boleh jadi zigzag. Ini boleh jadi segitiga. Ini boleh jadi macam-macam. Apa pun anda tak trade di kawasan ini. Itu no man's area kalau tanya saya. Yes. Not at the moment, Pian. Not at the moment, Kimi. But you know where the market stand. Clear? Untuk indeks? Tak ada soalan untuk indeks. Kita pindah kepada yen pair. Jadi benda yang sama, kita nampak biarpun indeks jatuh tadi, jatuh correction, tapi anda tak nampak UJ ni jatuh. Kalau indeks jatuh bersama dengan UJ jatuh, itu yen move. Faham? Kalau itu yen move, itu adalah satu structure motif ke bawah. Part of corrective lah, tapi ke bawah. Tapi kalau anda nampak indeks jatuh, UJ naik, itu US dollar punya move. Bukan, sebab kalau indeks jatuh bersama dengan, maksud saya yang ni, yang kecil ni. Yang kecil ni. Yang kecil ni, yang satu structure sekarang. Structure sekarang ni jatuh, kita pergi M5 lah. Ni jatuh, anda tak nampak UJ jatuh. Korektif. Tak, dia tak buat motif jatuh. Jatuh macam ni. Tak ada. Jadi maksudnya, kejatuhan dekat sini, yang ini, biarpun dia nampak 5 wave, itu adalah part of US dollar. Jadi ini adalah part of satu movement korektif. Maksudnya macam ni. Kalau kita pergi kecil-kecil apa ni? M5. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 sebelum dia naik balik. Jangan. Company pening. Kalau kita start company dengan hutang, itu je. Start dengan tissue paper dan everything is hutang, you know where it leads lah. Itu je. Satu, faham? Bila anda start company di atas satu tissue paper dan berhutang, yes, the story can be something great untuk dikongsikan. Tetapi, yes, you can have great vision, but when you start off dengan hutang, okay? Okay, so UJ, tahu kan story dia kan? UJ, I'm still looking at ke bawah bila ini habis. One more bounce, apabila indeks meneruskan ke bawah, ini adalah indeks lain tadi B, sini adalah 1, 2, ataupun ini adalah 1, 2, 1, 2. Anytime ini untuk jatuh. So UJ masih ke bawah. Kita jangkakan bahawa ini akan habiskan wave 4 di sini. Okay, kenapa kita ambil connector kat situ? Sebab ini. Nampak?
Okey, itu konektor dia. Itu adalah untuk saya nak tunjuk H1 pergi H4. Ni lagi nampak. Ni konektor dia. Anda nampak dia break trendline, anda ambil kat situ. Selagi dia tak break, then itu konektor anda. Okey, itu untuk UJ. Tak ada apa-apa. EJ, kalau indeks masih jatuh ke bawah, this is a candidate untuk short. Kita ada 1, 2, 3, 4, whatever anda punya count lah, 5. Kalau ini, whatever it is, ini adalah satu breakout dengan 5. So, 3 wave ini, kalau anda nak hedging, ada position dalam saham, anda melabur, nak pegang lama, pasaran tengah jatuh, ini adalah something yang anda boleh gunakan untuk kurangkan drawdown anda. Faham? Inilah something yang anda boleh gunakan untuk hedging portfolio. Okey? 1, 2 dan kita ada incomplete sequence ke bawah. Kita ada breakout 5. So, bounce dia, anda boleh short daripada sini. Itu sama dengan indeks B tadi. Ini adalah untuk Euro JPY. Benda yang sama, movement yang sama, kita jangkakan untuk Euro US Dollar. Tapi dalam kiraan lain, iaitu 4. Aisyah, waalaikumsalam. Lamanya tak nampak Aisyah. Okey? Cumanya anda tak trade untuk Euro. Dia sama. Euro US Dollar, Euro JPY. Dia sama. Okey? Itu adalah yang sama. Boleh? Ini adalah untuk Euro US Dollar. Masih ada lagi movement kekuatan US Dollar ke bawah. Sebabnya, kita masih ada GU yang tak lagi melengkapkan pergerakan ini. Kita masih ada AU yang tak lengkapkan lagi pergerakan di sini. Tak lengkapkan lagi. Maksudnya, masih ke bawah. Masih ada lagi movement ke bawah. Selepas bounce daripada semasa. Jadi untuk hari ini, untuk minggu ini mungkin, untuk minggu ini kita akan ada jangkakan berdasarkan struktur, jangkaan adalah sentimen yang lebih positif untuk minggu ini. Sebelum pasaran jatuh sekali lagi. Boleh Pian? Faham tak? Untuk minggu ini, tetapi dia punya kenaikan tu lebih bersifat US dollar punya kenaikan. Oh, okay. Final Sam. All the best, all the best. Presentation ni, your that one. Your dissertation. So, kita jangkakan this move. But this move is dominated by US dollar. Kalau dia dominated by JPY, then lain cerita. Kita tunggu ni. Bukan apa, takut dia habis sini je Pian. Dia naik atas, kita kena bye-bye Pian. Sebab tu saya duk perhati. Sekarang ni saya pun perhati lekuk. Tapi saya perhati lekuk dekat daily. Kiraan sini adalah kiraan motif. Don't worry. Setakat ini. Maksudnya dia tak boleh habis lagi. Dia tak dapat habis. Sebab sini nampak 1, 2, 3. Okey? Jadi 1, 2, 3. Jadi motif adalah 1, 2, 3. Baru dia dapat naik. Setakat ini. Boleh? Barulah sama dengan indeks. Barulah sama dengan indeks. Barulah sama dengan indeks. Koyak kalau bye-bye. Kalau dia bye-bye kita koyak. Dah lama tunggu. Apapun, untuk hari ini, kita masih jangkakan ke atas. Ini masih jangka ke atas. Ada satu naik, turun bawah balik, lepas tu naik atas balik.
Belum. Tapi masih bersifat korektif. Belum habis. Yang ini nanti barulah kita melihat dia. Barulah simple sikit trade. Masa dia tengah trend kat sini kan. Kan senang trade waktu tu. Tak apa, yes betul. Terlepas indeks, kita trade dekat individual stock. There will be some leading, anda trade. Kalau indeks dah naik ke atas, anda tengok stok yang leading dan dia yang leading ataupun concurrent, anda cari yang itu. Yang lagging jangan. Yang lagging akan sideways dulu. Waktu tu trade. Exactly. Okay. Euro JPY ini adalah kandidat untuk anda short kalau B ni berlaku. Okay. GJ kita masih jangka whether ini adalah yang bahayanya movement ini adalah benda ni. Kalau dia turun dan kita ada dia membatalkan divergence. Apa maksud dia? Kalau itu berlaku, ini akan jadi 1 biru, 2 biru, dan kita akan ada wave 3, 4 dan 5. Itu adalah satu yang lebih laju. Kalau GJ jatuh macam tu, EJ akan jatuh macam tu, GU akan jatuh macam tu, EJ akan jatuh macam EU pun akan jatuh laju. Dan itu bermakna UJ akan jatuh dan itu adalah trend di indeks yang akan jatuh laju dalam motif. Kalau dia buat benda tu. Saya tak, setakat ini taklah kan. Kita cuma jangka satu yang kecil. Tak adalah kecil mana pun, tetapi itu adalah satu last wave ke bawah. Kalau itu berlaku, exactly. Kita lagging sikit. Sebab tu dah nampak saya reply lambat. So, kita jangkakan there will be one more. So, ini satu structure, ini dua structure, ini tiga structure. Cumanya kalau sini pecut, try tengok di time frame besar. Apa yang anda sedang perhatikan. Kalau di sini pecut, itu bermakna sini akan buat 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 dan kita akan jangka yen dynamic. Kalau yen dynamic untuk GJ, then yang di sini ini akan jadi 1. Ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 5. Yang lebih besar. Faham? Dan kita akan jadi 5 lagi ke bawah. Kita tak nak benda tu. Kalau dia buat benda tu, okey lah. Kita tak dapat nak buat apa. Ni semua correlation. Nampak Izzah? Semua je satu. Semua sama. Lukisan saya satu buku, satu chapter. Kalau chapter lain, kalau structure lain berlaku, kita tukar dia. Kita tak degil. Kita cuma mencari kalau ada structure berulang yang kita boleh masuk. Anda tak masuk semua. Setakat ini, apa yang kita nampak, tak ada pergerakan tu lagi. Yen pair masih lagi 3 kat sini. Ini adalah sebahagian daripada 3 wave besar. Itulah sebab itu basic dia. Kenapa saya tak lukis dia macam tu. Setengah orang dia lukis main sedap. 1, 2, 3, 4, 5. Semua yang ni semua motif. Anda tak dapat lukis macam tu. Anda kena faham makna benda yang anda lukis. Saya nampaklah kan yang buat edit wave ini jadi apa ni? EJ. Dia buat 1, 2, ini 3. Woi, bahaya tu. Kalau ini macam ni, kan? Ini yen dynamic, KLSE jadi apa? KLSE jadi apa? Tak dapat. Faham? Tak dapat. Itu yen. That's why saya masih letakkan sebagai dollar dynamic, iaitu 3. Saya tak dapat nak letakkan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau itu yen dynamic. Habis. Kalau itu berlaku, UJ jatuh.
UJ habis. UJ dari sini dah habis. Lengkap. Itulah, tak dapat. Anda kena faham apa yang anda sedang ceritakan dekat Elliott Wave ni cuma mapping. Dia papan tanda. Dia sifat-sifat dia 5 wave structure adalah trend. 3 wave structure adalah korektif. Jadi biarpun sini jatuh, kita masih katakan dia dalam korektif. Ini penting untuk berlaku ke atas. Sebab sekiranya ini tak berlaku dan kita jatuh ke bawah, dan kita memulakan satu struktur yang trend ke bawah, boleh tak dia berlaku? Yes, boleh. Tapi kalau dia berlaku, itu bermakna dekat indeks dekat sini, pecut. Pecut. Ini akan jadi 1. Ini jadi 2. 3, 4, 5. Oi. Tak dapat. Sebab itu anda kena fikir apa yang anda lukis. Apa fraktal, apa struktur yang anda nak letak. Tak dapat. Dia itu bahasa Elliott Wave, itu bahasa cat yang saya ikut dalam lukis. Tak dapat main lukis je. Sedap je. Memang cantik kalau dia buat macam tu, kalau jadi. Tapi anda kena faham impact dia. Tak dapat. Especially kalau anda seorang yang dihormati dalam Elliott Wave punya ni, dan pandangan anda boleh mempengaruhi bank. Dan dia jadi apa? Menyebabkan bank keluar daripada market ke apa, tu lagi bahaya. Itu lagi bahaya. Sebab itu kita tak lukis macam tu. Sebab itu saya masih letakkan sini sebagai WXY, sini Euro JPY ABC, tapi di sini kita jangkakan sebagai diagonal, tak ada 1618. AUD JPY, yes, jatuh. Kita lukiskan sebagai A, B dan C. Ya, di sini kita nampak ada amaran dekat situ. Tapi kalau anda tengok, ini tak dijangka akan buat terlalu besar. Kita jangkakan bawah 50%. Yes, saya pun, maybe we are talking about the same group. Saya keluar lama lah. Sebab lukis. Ui, tak dapat. Anda kena faham apa yang anda lukis. Tak dapat. Sakit tengok. Bahaya. Benda yang itu short sendiri. Lukis short sendiri. Anda tak faham apa yang anda sedang ceritakan dekat cat anda. Tak dapat. Ramai orang buat, tapi dia tak faham apa yang cerita cat yang anda sedang lukis. Kalau saya lukis dia macam ni, 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Tak langgar syarat Elliott Wave. Tak. Tapi anda kena faham bahawa yang anda lukis sebagai zigzag di sini adalah lebih teruk lagi. Ini adalah apa yang anda nampak. Ini adalah COVID-19. Anda sedang cerita dekat sini, a drop that is worse than COVID-19. Faham? Anda sedang cerita, kalau ini jatuh macam ni, anda sedang cerita a drop that is worse than COVID-19. Ini drop COVID-19. Ya, sejak Februari, Mac. Ini, kalau anda lukis macam tu sebagai zigzag, yang ini adalah 1 dan 2 dan anda lukis ke bawah macam tu, nampak tak maksud fraktal, maksud masa kejatuhan dekat sini? Saya boleh jadikan dia jatuh banyak. Macam ni je saya lukis dia jatuh banyak. Tengok saya nak lukis dia jatuh banyak, simple. Saya tukar dia. Itu makna fraktal dekat situ. Saya tukar dia kepada merah. Dan ini adalah minor. Dan ini habiskan 1. Nampak? Itu maksud dia. Dengan fraktal sahaja anda boleh bercerita benda lain. Dengan tukar tu je. Tukar color je. Tukar color yang ini. Jadi di sini akan jadi 1, 2, 3, 4, 5, A. Barulah habis A yang hitam ni kat sini. Dengan tukar fraktal je. Satu, anda kena faham apa
bahas dalam, kalau nak dalam lah untuk Elliott wave ni, dengan fractal saja ada boleh cerita banyak benda. Tak dapat. I don't foresee yang sini jatuh macam ni. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Selagi dia tak berlaku, anda tak lukis dia. So, kalau ini jatuh macam ni, ini ke mana? This will do this. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Ini COVID-19. Anda jangka cycle macam ni. Faham Izhar? Mana Izhar tadi? Aisyah. Aisyah, okey, saya tahu. Nampak? Ini COVID-19. Ini yang anda nak jangka sebelah sini. Faham? Anda tak dapat cuma letak je, main tukar fraktal je. Tak dapat. Ramai hantar macam ni kepada saya. Kalau dia buat memang dia tak tembus ke atas, kita akan lukis dia sebagai sideway. Kita akan lukis dia macam ni. Ini W, dalam yang hitam, 1, 2, 3 tak tembus, dia jatuh balik. Kita akan lukis dia sebagai sideway, W, X dan Y. Saya tak akan lukis dia sebagai zigzag kat sini. Fahamkan apa yang kita nampak dekat chart. Don't simply lukis. Kalau anda letak ini 1, 2, 3, 4, 5, ini COVID-19, come on. Itu COVID-19. Sejarah dalam Dow punya kejatuhan 1 hari berlaku di sini. Berlaku di sini. 1 hari punya kejatuhan. Saya tak nampak, ni sebab, kecuali kalau kita ada perang ke, kita ada apa ke, kan? Dan baru saya lukis 1, 2, 3, 4, 5. Ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Itu kalau anda lukiskan macam tu. Ni rupa COVID-19. Ni rupa anda lukis. Apa cerita? Kan? Tak logik. Buat benda logik kan, Fian? Benda tak logik. Boleh tak? Boleh. Tapi logik cerita chart dia tak logik. Logik daripada sudut chart dia tak logik. Kalau kita ambil So, jangan sebarang dengan yang ini. Jangan sebarang dengan apa fraktal, apa ni. Satu, saya amat particular kepada indeks terutamanya. Saya tahu ada yang gunakan chart saya dan buat perbincangan dan suatu saya amat particular kepada, especially kepada indeks. Especially kepada indeks, ya. So ini sebab dia. So jangan sebarang. Itu tak dapat. Boleh tak dia berlaku? Boleh. Kita tak lukis dia. Kita tak lukis dia. Selagi dia tak berlaku. Some of the banks are looking at that now. Ada kemungkinan. Yes, ada kemungkinan. Tapi saya takkan lukis dia sampailah dia nampak macam tu. Dan baru saya buat. Ya, saya akan habiskan C kat sini. Tak salah kan kalau saya letak ini sebagai satu kan? Satu kan? Tak salah kan? Kalau ada, itulah. Tu saya sebut tadi, Aisyah. Kalau perang ke, ada COVID-20 ke, apa ke, ada bom mana ke jatuh, mungkin. Tapi daripada sudut logik sekarang ni, saya tak dapat lukis chart saya macam ni. 3, 2, 4, 5. Saya tak dapat lukis chart saya macam tu. Sebab ini sama besar dengan COVID-19. Kalau saya nak lukis macam tu. Sebab itu saya habiskan dia sebagai A, B dan C. Kalau dia naik, dia jatuh balik, saya akan lukis dia sebagai W, X dan Y. Saya tak akan jadikan ini yen dynamic. Simple. Saya tak akan jadikan dia sebagai yen dynamic dengan 1, 2, 3, 4, 5. Dalam yang kecil, yes. Tapi dalam daily, saya takkan jadikan dia yen dynamic. Saya takkan jadikan dia macam sini. Boleh tak jadi? Boleh. Dia tak berlaku, kita tak lukis. Kita tak akan jangka yang terlalu noir, terlalu hitam, terlalu gelap. Itu bukan fear, itu panik apa entah kat situ.
Itu maksud saya, jangan sebarang lukis ya. Ada maksud dia. Saya terima banyak cat 1 2 3 4 5 A B C ke bawah, dan ini menggunakan fractal intermediate. Maksudnya anda sedang menunggu A kat sini. Wow. Fahamkan cat yang anda lukis. Jangan bahaya. Okey, cat JPY ini mungkin A habis, boleh. Kalau setakat elite wave, kita boleh je paksa dia. Kalau setakat elite wave, ini wave 3, ini wave 4, ini wave 5, habis. Kita tengoklah. Kalau dia break ke atas, kalau dia break 2 ni, kalau dia break 2, kalau ini break 2 kat sini, ini A. Kita akan habiskan di structure. 3 kita kat sini. 3 biru ni. Ini 4, ini 5. Dan kita akan extendkan 3 kat sini. Kalau setakat elite wave. Elite wave tak ada apa-apa. Elite wave dia bahasa cat. Dia sedang memberitahu anda apa yang anda boleh lukis apa juga. Dia tak objektif. Rule dia tetap sama. Benda sini saya boleh lukiskan dia ke bawah, ke atas. Sebab itu anda tak dapat lukis macam tu. Anda kena ambil all this correlation dalam pasaran. Jadi kita ada indeks yang dijangka buat B. Saya nampak ini macam ni. Ni apa ni? Cat JPY. Minyak pun tengah naik kan. Ini 5. Ini 4. Dan kita dah memulakan di H1 ke atas. Ni H1. Ni ke atas. Untuk wave B. Okey, ini 4. Ini tukar color je. Empat. Ini 3. Dan kita extendkan 3. Dah habis. Jadi kita ke atas. Itu adalah untuk cat JPY. Jadi kita outlook semasa adalah lebih positif dalam pasaran. So maksudnya ini pun naik. H1. Ini pun naik. Kalau kita lukis macam tu. Kalau kita nampak ini break, cat JPY, kita akan lukis dia ke bawah lagi. AUD JPY, ini pun habis. Ini pun kita habiskan. Jadi ini sebagai 5. Mata tak nampak. Ini sebagai 5. Dan ke atas. Untuk shorter term. Ini sebagai 5. Dan kita dah memulakan A kat situ. 5 minit lagi. Okey. Benda samalah. Apa NJ apa semua. Jadi maksudnya untuk EU dekat sini pun kita akan nampak bounce. Y. Ke atas. Ini pun sama. GU. Ke atas. AU. Pun ke atas. Jadi ini tak ada dah. Ini 3, 4, 5 kita buang dia lah. Letak penuh sangat cat dia. Ini ke atas. Faham? Alang-alang. Okey, ke atas. Sebab itu jangan trade setiap lekuk. Saya tak tahu kat mana dia punya ni habis. Itu adalah untuk AU. NZD US dollar. Ni tak ada. Ni dah habis. Nampak pian? Tu ke atas.
Okey, dan ini pun sama ke atas. Mana lagi? Gold, UCAT ini pun dah habis. Kita habiskanlah. Ni 3. Kalau setakat elite wave, nampak 3, 4. Kalau setakat elite wave, nampak lekuk je, boleh lukis, anda letak. Ni 5. Lepas tu kita dah ke bawah. Benda semua satu. Satu saya lukis cepat sebab dia sama. Nampak tak? Dia semua sama. Cat ni semua sama je cerita dia. Anda buat satu cerita, dia buat dia satu cerita. Anda tak dapat 2-3 cerita kat cat tu. Ni pun sama. Boleh? So, kita dah nampak untuk ni ke bawah. Gold pun, gold tak ke mana. Ini setakat ini baru bounce 3 wave. Tak ada divergence. Tak ada gold, silver stand on the side. Itu je. Tak ada apa-apa. Saya tak nampak apa-apa untuk trade dia. Minyak ke atas. UCAT tadi, CAT JPY ke atas. UCAT ke bawah. Minyak ke atas. Indeks ke atas. Jadi sekurang-kurangnya ini sampai kat sini. Paling kurang. Kita decide dekat sini nanti. Whether dia akan terus ataupun ke bawah. Apa pun saya tak minat. Saya cuma tunggu sama dengan indeks tadi. Benda sama. Sama dengan copper. Jadi ini mungkin masih dalam wave 2. Ini adalah, ini tak dapat, ini W. Oh, saya cuma pindahkan satu kat sini. Ini A, ini B. 1, 2, 3, 4, 5. Ini C, ini 2. Itu adalah copper. Okey. Euro AUD tak ke mana. Ini habis. Ini habis. Ini habis bahagian 5. Kita sedang buat B. Nampak cara saya lukis? Benda dia simple je. Amat simple. Anda ambil satu cerita dalam market. Kalau dah habis, kita habiskan. Kalau dia bertukar, kita tukar semua. Boleh? Euro GBP ini pun dah habis. Ini definitely habis structure dia. Dan kita sedang melakukan correction dalam Y. Benda sama. Dan GA, GN, GA akan satu lagi ke atas. Ini akan satu lagi ke atas. Okey, dan GN. Satu lagi ke atas. Okey. So, tak ada apa saya, kalau anda ni, kita jangkakan untuk hari ini sentimen lebih agak positif. US Open lebih positif. Kita tengok kalau dia datang dengan momentum break, then kita tukar view kita. Apa pun masih ada jangkaan satu lagi ke bawah selepas current ke atas, satu lagi ke bawah. Dan kalau itu berlaku, kita tunggu peluang untuk nak masuk indeks. Belum sekarang. Itu memberikan peluang kepada anda untuk nak short Euro JPY nanti. Okey? Jadi itu sahaja daripada saya. InsyaAllah kita bersama lagi. Okey, thank you ni Datul. Kita bersama lagi pada esok lah. Dalam satu sistem. Dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada sesi saya sama masa esok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.